Rearrangement of carbocation. Carbocation is rearranged to produce more stable carbocation. We have three types of carbocation: primary, secondary, and tertiary. Primary carbocation, carbon with positive charge is attached to one alkyl group. Secondary carbocation, carbon with positive charge attached to two alkyl group. Tertiary carbocation, carbon with positive charge attached to three alkyl group. According to stability, primary carbocation is less stable than secondary carbocation is less stable than tertiary. Since the reason we rearrange the carbocation is to produce more stable carbocation, only primary and secondary carbocation can undergo rearrangement. Tertiary carbocation cannot undergo rearrangement because it is already the most stable carbocation. Rearrangement of carbocation can be done in two methods. The first one is 1,2-hydride shift and the second one is 1,2-methyl shift. 1,2-hydride shift is shifting position of hydrogen and positive charge. For example, we have secondary carbocation. After 1,2-hydride shift, the positive charge will change its position with hydrogen of the neighboring carbon. So it will become like this. So positive charge dah duduk pada sini, hydrogen dah duduk sini. Dia switch kedudukan dengan yang ini. So after 1,2-hydride shift, kita dapati secondary carbocation telah bertukar menjadi tertiary carbocation. So aim kita untuk menghasilkan carbocation lebih stable selepas rearrangement tercapai. 1,2-methyl shift pula is shifting position of methyl and positive charge. For example, we have this secondary carbocation. After 1,2-methyl shift, the positive charge will change its position with methyl group on the neighboring carbon. So it will become like this. Positive charge dah duduk pada carbon ni, methyl dah duduk kat sini. So after 1,2-methyl shift, this secondary carbocation dia bertukar menjadi tertiary carbocation which is more stable. How to make rearrangement of carbocation? Example 1. First step, classify the carbocation whether it is primary, secondary or tertiary. Only primary and secondary carbocation can undergo rearrangement. Tertiary cannot undergo rearrangement sebab dia dah paling stable. So according to our example, so our positive charge is attached to only one alkyl group. So it is primary carbocation. So it has possibility to undergo rearrangement. Step 2. Classify neighboring carbon. Sekiranya neighboring carbon tu higher class compare to carbocation, then rearrangement boleh berlaku. Tapi kalau neighboring carbon tu lebih rendah kelasnya ataupun sama kelasnya dengan carbocation, rearrangement tidak boleh berlaku. So ni adalah carbocation. Kita tengok jiran dia. Jiran dia sama ada jiran kiri atau jiran kanan. So dia hanya ada jiran kiri, jiran kanan tak ada. So jiran kiri dia ni terikat kepada dua karbon. So ianya adalah secondary carbocation. So since jiran dia adalah secondary dan carbocation tu primary, so dia higher class, so boleh undergo rearrangement. Step 1 dan step 2 ni adalah step di mana kita nak tentukan sama ada carbocation tu boleh undergo rearrangement ataupun tidak. Kalau dia boleh undergo rearrangement, barulah dia pergi kepada step ketiga iaitu rearrangement. Dalam step ni, kita akan pilih sama ada rearrangement tu berlaku secara 1,2-hydride shift or 1,2-methyl shift. First, kita akan draw dulu structure carbocation ni, tapi neighboring carbon ni kita expand supaya nampak bonding dia macam ni. So kita tengok dulu neighboring carbon tu dia ada hydrogen sahaja ke atau ada methyl sahaja ke atau dua-dua. Neighboring carbon kita ni hanya ada hydrogen sahaja, methyl tak ada. Yang ni ethyl tak boleh. So jadi memandangkan neighboring carbon hanya ada hydrogen sahaja, so rearrangement ni hanya akan berlaku dalam 1,2-hydride shift sahaja. Kita boleh pilih sama ada nak shift position positive charge ni dengan hidrogen atas ataupun hidrogen bawah. Dua-dua boleh. Saya pilih hidrogen atas.
So, jadi kita draw arrow daripada bonding hidrogen kepada carbon yang bercharge positif tu. Dan kita tulis arrow reversible 1,2 hydride shift. Dan kita tukarlah kedudukan positif charge ni dengan hidrogen. So, dia jadi macam ni. So, asalnya hidrogen dan positif charge berada dekat sini. Selepas 1,2 hydride shift, kedudukan positif charge dan hidrogen telah berubah. Yang saya bulat-bulat merah tadi saya dah padam dan kita dapati primary carbocation kita ni bertukar menjadi secondary carbocation after 1,2 hydride shift. So inilah cara penulisan rearrangement of carbocation yang lengkap. Next, example 2. First step, classify carbocation. So carbocation kita ni attached to 1, 2, 3 alkyl group. So it is tertiary carbocation. So it cannot undergo rearrangement. So rearrangement tidak berlaku. Next, example 3. First step, classify carbocation. Carbon yang bercharge positif ni attach kepada 2 alkyl group. So it is secondary carbocation. So it has possibility to undergo rearrangement. Step 2. Classify neighboring carbon. Pastikan neighboring carbon ni higher class than carbocation itself. So neighboring carbon sebelah kiri, dia attach kepada satu sahaja carbon, so it is primary carbon. Neighboring carbon sebelah kanan pula pun attach kepada satu sahaja carbon, so it is also primary carbon. So kita belajar kalaulah neighboring carbon tu lebih rendah kelasnya berbanding carbocation itself ataupun sama kelas dengan carbocation, so rearrangement tidak boleh berlaku. So carbocation ni tidak akan undergo rearrangement. Example 4. First step, classify carbocation. Carbon yang bercharge positif ni, dia attach kepada one alkyl group only, so it is primary carbocation, so it has possibility to undergo rearrangement. Second step, classify neighboring carbon, pastikan ianya higher class. So kita ada satu sahaja neighboring carbon on the left, so the neighboring carbon attached to 1, 2, 3 carbon, so it is tertiary carbon, so ianya higher class berbanding primary carbocation, so it will undergo rearrangement. Bila dah confirm boleh undergo rearrangement, barulah kita pilih sama ada 1,2 hydride shift or 1,2 methyl shift. So kita draw structure carbocation, tapi carbon yang neighboring carbon ni kita expand the structure. So kita tengok dia ada apa. So dia ada methyl, dia ada hydrogen. So actually dia boleh undergo dua-dua lah. Hydride shift boleh, methyl shift boleh. Tapi kebiasaannya hydride shift akan menghasilkan carbocation yang lebih stable berbanding methyl shift. So jadi kalau dia ada dua pilihan, hydride shift atau methyl shift, pilihlah hydride shift. Untuk buat hydride shift, kita draw arrow daripada bonding hydrogen kepada carbon yang bercharge positif tu dan kita tulis arrow reversible dan 1,2 hydride shift. Dan kita tukarlah kedudukan hydrogen dan positif charge tu, switch sahaja tempat dia jadi macam ni. So jadi kita dapati primary carbocation kita ni selepas undergo 1,2 hydride shift, dia bertukar menjadi tertiary carbocation. The last one, example 5. First step, classify carbocation. So the carbocation is attached to 2 alkyl group, so it is secondary carbocation. It has possibility to undergo rearrangement. Second step, classify neighboring carbon. So neighboring carbon sebelah kiri, dia attach kepada satu sahaja alkyl group, so it is primary carbon. Dia ada pula neighboring carbon sebelah kanan. Yang ni dia attach kepada 1, 2, 3, 4 carbon. So it is quaternary carbon. So walaupun jiran sebelah kiri ni dia rendah kelasnya berbanding carbocation, tapi kita ada jiran yang lebih tinggi kelasnya, iaitu jiran sebelah kanan, dia quaternary carbon. So bolehlah undergo rearrangement. At least satu jiran yang lebih tinggi kelas. Bila dah confirm boleh undergo rearrangement, kita pilih pula sama ada hydride shift ataupun methyl shift. So kita draw the structure. Pastikan neighboring carbon yang quaternary ni, yang kita pilih untuk undergo rearrangement ni, kita expand. So kita tengok carbon yang quaternary tu dia ada apa. So ni methyl, methyl, methyl. Dia tak ada hydrogen. So jadi dia tak ada pilihan lain selain daripada membuat 1,2 methyl shift. Kita boleh pilih mana-mana methyl yang kita nak untuk kita shiftkan dengan positive charge. Saya pilih yang paling atas.
So, jadi kita draw arrow daripada bonding metal tu kepada karbon bercharge positif. Kita tulis 1,2 metal shift, then kita switch lah kedudukan metal dengan positive charge. So, dia jadi macam ni. So, bertukar kedudukan. So, kita dapati secondary carbocation kita ni after undergo 1,2 metal shift, dia berubah menjadi tertiary carbocation. Thank you for watching.